Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 3 Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 25 hari bulan 5 23 kita mula pengajian kita dalam tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, surah yang ke-85. Surah yang ke-85, juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan mula muqaddimah dia, kemudian munasabah dan kelebihan, kemudian kita akan ambil 9 ayat pertama dalam surah ini yang menceritakan kepada kita tentang Al-Buruj, peredaran bintang, dan kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud iaitulah seorang pemuda yang dipanah oleh raja dengan sebab dia seorang mati, satu kampung, satu negeri masuk Islam. Alhamdulillah. Mari kita baca beberapa ayat yang awal, kemudian kita pergi pada mukaddimahnya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1373. 1373. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Balik undur satu muka ke mukaddimah dia. Mukaddimah surah Al-Buruj. Ikut dalam susunan pimpinan, dia kata surah ini diturunkan di Makkah. Naqal al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir menukilkan ijma' ulama mengatakan surah ini makkiyatun, diturunkan di Makkah sebab dia punya cerita tentang ujian, mihnah, tribulasi. Jadi ayat ini sesuai dengan marhalah makkiyah. Mengandungi 22 ayat
dinamakan surah Al-Buruj. Al-Buruj maknanya tempat peredaran bintang, buruj. Kerana pada awal surah ini Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintangnya serta hari pembalasan yang dijanjikan, bahawa kaum kafir yang bertindak ganas menggali parit dan membakar orang-orang yang beriman dalamnya akan menerima akibat yang seburuk-buruknya. Itu satu nama Al-Buruj. Tulis pelajar. Nama yang kedua diambil daripada ayat yang pertama, nama dia surah As-Sama'i Zatil Buruj. Dia ambil nama itu selalu lah. As-Sama'i Zatil Buruj. Manakah dalil? Nah, dia kena cari dalil, baru dia punya mantap kita punya perbincangan. Dalil dianya an Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri bi as-sama'i wat-tariq wa as-sama'i dhatil buruj wa nahwihima min as-suwar. Jabir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca ketika dia imam lah solat zuhur dengan solat asar, as-sama'i wat-tariq wa as-sama'i dhatil buruj. Dinamakan surah itu dengan nama ayat yang pertama. Hadzal hadis akhrajahu Abu Dawud wa Ahmadu wal lafzu lahuma wa ghairuhu. Wa sahaha isnadahu jam'un minal muhaqqiqin. Mana hadis itu sahih. Intisari kandungannya membentangkan kisah kekejaman kaum kafir terhadap orang-orang yang beriman yang terjadi pada zaman nabi-nabi yang telah lalu. Setelah itu diterangkan bahawa orang-orang yang kafir yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab api yang membakar. Tunggulah, cari penyakit sangat. Sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan ditempatkan dalam syurga yang melimpah-limpah nikmatnya. Kemudian ditegaskan bahawa azab Tuhan terhadap orang-orang yang kufur ingkar amatlah berat. Kenangkanlah sahaja apa yang telah menimpa kaum-kaum yang menentang rasul-rasulnya pada zaman yang silam. Demikian juga yang akan menimpa orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima padah yang sama. Surah ini diakhiri dengan menegaskan tentang kebenaran Al-Quran. Sebenarnya apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bukanlah syair atau perkara sihir sebagaimana yang mereka tuduh dengan tidak berasas. Bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauhil Mahfuz. Kita berpindah kepada perbincangan dalam kitab Al-Muharrar. Dalam kitab Muharrar kata apa pelajar? Apakah kelebihan dan ciri keistimewaan surah? Istimewa dianya, Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fi zuhri wal asri. Ayat ini menjadi bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dan asar. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah. Adapun maqasidus surah, dia panggil objektif surah. Apakah objektif surah ini? Min ahammi maqasidis surah, isu penting, objektif dia yang besar, tasliyatun Nabi, nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan para sahabat tentang apa yang telah menimpa mereka daripada musuh-musuh dia, dan nak menetapkan hati para mukminin alal haqqi, di atas jalan yang benar, supaya mereka tidak goyah, mereka tidak bergogek, mereka tidak takut untuk menghadapi Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu pada zamannya, dan juga segala taghut pada zaman kita ini. Allahumma tsabbitna 'alal haqq wa 'alal kitabi was sunnati ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala tetapkan hati kita di atas jalan yang benar, mengikut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maudu'atus surah, beberapa isu utama dalam surah ini ada 7 perkara. Awalan, yang pertama, iftitahus surah biqasamillahi ta'ala. Allah Ta'ala mulakan permulaan surah ini dengan Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 perkara dari kalangan makhluknya. Thaniyan, zikru khabari ashabil ukhdud. Allah cerita tentang kisah satu negeri orang yang beriman yang dicampak ke dalam parit yang digali, dinyalakan api, campak orang mukmin ke dalamnya. Maka Allah Ta'ala lah yang balas perbuatan jahat mereka itu dengan apa yang setimpal dengan kejahatan mereka. Salisan, wa'idut tughah. Allah Ta'ala janji seksa kepada taghut. Taghut ni segala penjahat. Alladzina yaftinuna al-mu'minin. Orang yang telah buat fitnah kepada orang mukmin dengan azab neraka Jahannam. Rabi'an al-bisyaratu bina'imil jannah. Khabar gembira dengan nikmat syurga bagi orang yang menunggu, sabar di kalangan orang yang beriman. Khamisan, at-talwihu bi batshillahi syadid. Suatu isyarat dengan tindakan Allah Ta'ala yang cukup dahsyat, dan Allah Ta'ala sebut sebahagian daripada sifatnya yang mulia. Sadisan, yang keenam, darbul mathali. Allah Ta'ala buat bandingan dengan kaum Fir'aun dan Samud, bagaimana ke akhir kesudahan perjalanan hidup mereka. Sabian, yang ketujuh, at-tanwih, suatu isyarat tentang kedudukan Al-Quran Al-Karim yang sangat mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi para malaikat, mulia di sisi orang yang beriman, dan orang beriman mulia dengan sebab ikut Al-Quran. Alhamdulillah. Al-munasabah. Boleh apa? Al-munasabah. Munasabah surah ini dengan surah sebelum dia. Surah sebelum dia, surah Al-Insyiqaq dengan surah Al-Buruj. Apa munasabah? Ada 3 kaitan. Yang pertama, sama permulaan. Permulaan dia hampir sama. Dimulai dengan Allah Ta'ala sebut langit. Was-sama'i zatil buruj. Maka Allah Ta'ala sebut tentang langit 4 kali. 4 permulaan surah. 4 permulaan surah dimulai dengan menyebut tentang kedudukan langit. Tanda pelajar. Surah Al-Infitar, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq, surah Al-Buruj, surah kita gini, dan juga Was-Sama'i Wat-Tariq, surah yang akan datang. 4 surah ni Allah Ta'ala mula dengan As-Sama', mula dengan langit. Ini menarik, dia punya munasabah. Kita korek cari biar kita nampak, oh, itu kedudukan dia. Thaniyan, yang kedua, istimalus surataini. Dua-dua surah ni mengandungi janji nikmat syurga kepada orang beriman
dan neraka bagi orang kafir, dan dua-duanya menyebut tentang kedudukan kemuliaan Al-Quran. Salisan, yang ketiga, tadammanatis suratus sabiqah. Dalam surah yang lepas, Insyiqaq, Allah Ta'ala sebut tentang apa yang Allah Ta'ala, apa yang yajma'ul musyrikuna fi sudurihim. Orang kafir sangat-sangat sakit hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyakitinya dengan pelbagai-bagai siksaan, pukul, bunuh, azab, dijemur di tengah panas matahari. Itu dari sudut fizikal. Wal azabul ma'nawi, dan juga penyiksaan dari sudut maknawi, iaitu dendam, hasad, permusuhan, tipu daya, takut hilang beberapa kepentingan. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala sebut detail tentang orang yang terdahulu daripada umat yang kafir, yang telah membakar hangus orang-orang yang beriman, tak tinggal bakar, kata orang, sebagai peringatan kepada orang kafir bahawa kamu buatlah apa yang kamu suka, tapi kamu akan diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam masa yang dekat. Dan ayat ini juga menjadi penenang hati para sahabat yang telah diseksa dan dihina, kerana mereka tidak keseorangan dalam perjuangan ini. Semua orang yang lalu jalan ini akan melalui kesusahan dan kepayahan yang begitu dahsyat. Tamatlah 3 munasabah. Sekarang para pelajar balik ke tafsir ayat. Ayat 13, muka surat 1373, surah Al-Buruj, surah yang ke-85, diturunkan di Makkah, 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang ada bintang-bintang yang besar, yang menjadi pengkalan kepada perjalanan matahari dan bulan. Perjalanan matahari dan bulan. Ahli falak katakan Al-Buruj itu ada nama dia Hamal, Thaur, Jauza, Sartan, Al-Asad, Sumbulah, Mizan, Aqrab, Al-Qaus, Al-Jadyu, Wad-Dalwu, Wal-Hud. Ini dia bagi ikut bulan, ikut musim. Musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk. Jadi bagi dia punya perjalanan bulan, bintang, dan perjalanan matahari. Wallahu alam, panjang sangat perbahasan dalam kitab saya ni tentang Al-Buruj Al-Falaki. Jadi kita tak akan masuk, kalau tidak lari kita punya perbincangan. Baik. Sumpah yang kedua, wal yaumil maw'ud, dan hari pembalasan yang dijanjikan, dan hari pembalasan yang dijanjikan. Ai wa uqsimu biyaumil qiyamah allazi wa'ada Allah Ta'ala ibadahu bimaji'ihi wal qada'i fihi bainahum. Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat yang Allah Ta'ala janjikan kiamat pasti datang, dan semua orang akan melalui proses penghakiman yang cukup adil, yang akan dilaksanakan oleh Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Mereka akan dibangkit semula, mereka akan dihisab, mereka akan dibalas mengikut amalan masing-masing. Sumpah yang ketiga,
wa syahidin wa mashhud, dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Tengok ni pelajar, Allah Ta'ala dalam ayat lepas dia kata dia akan kumpulkan balik hamba-hamba dia ni keluar daripada kubur, berkumpul satu tempat untuk dilaksanakan, diputuskan hukum perbicaraan. Bila nak bicara, dia kena ada syahidin wa mashhud, ada saksi dan orang yang disaksikan. Maka Allah Ta'ala sebut wa syahidin wa mashhud. Allah Ta'ala bersumpah dengan semua saksi-saksi dan semua yang disaksikan. Itu secara umum. Namun begitu ulama tafsir pecah pula di sini tentang apa makna syahidin wa mashhud. Tanda ni pelajar, ini penting. Ikhtalafal mufassirun, berbeza pandangan ulama tentang makna asyahid wal mashhud ikhtilafan katsira, banyak sangat pandangan. Ramai ulama mengatakan, tulis anak, asyahid yakni hari Jumaat, wa syahidin hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat ni? Dinamakan hari Jumaat itu syahidan li'annahu yashhadu ala kulli amil bima fiha. Dia menyaksikan apa yang kita buat dalam seminggu. Membuat apa? Saksi. Wa mashhud, iaitulah hari Arafah. Mashhud, hari Arafah. Kenapa summiya yaum Arafah mashhudan? Sebabnya manusia berkumpul di Arafah pada musim haji. Wa tashhaduhul malaika, malaikat hadir menyaksikan perhimpunan agung yang berlaku setiap tahun. Allahumma ja'alna min ahli Arafah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang berada di bumi Arafah pada musim haji pada tahun ini dan tahun-tahun yang lain yang berdekatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi syahidin Jumaat, mashhud hari Arafah. Pandangan yang kedua kata syahidin humul khalaiq, semua makhluk. Mashhud iaitulah hari kiamat yang disaksikan kejadian yang pelik, yang dahsyat, yang cukup menakutkan. Pandangan yang ketiga, tulis je pelajar. Asyahid huwa Allah. Allah Ta'ala menyaksikan semua benda. Yang disaksi itu apa? Al-ma'rudun, semua perkara yang dibentang untuk dikira, dihisab, itu nama dia mashhud. Ada lagi kata. Syahidin wa bi kulli mashhud, maka wasyuhudu katsirun. Saksi itu ramai, banyak. Di antaranya Nabi sendiri yang akan jadi saksi. Ini yang keempat tanda. Saksi Nabi SAW. Dalam ayat Quran Tuhan kata, wajibna bika ala haula'i syahida. Kami bawa mari engkau ya Muhammad SAW menjadi saksi. Menjadi saksi. Takut kita. Yang kedua, anggota manusia ni syahid. Anggota manusia syahid. Manakah dalil? Baik, saya ulang balik supaya mudah tulis. Yang pertama, pandangan yang keempat mengatakan syahid itu banyak. Yang terawal Nabi SAW berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 41, wajibna bika ala haula'i syahida. Kemudian yang kedua, a'dha'ul insan, anggota kita ni akan jadi saksi di akhirat. Mana dalil? Dalil dia surah An-Nur, tulis surah An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang menjadi saksi ke atas mereka oleh lidah
Tangan dan kaki semua jadi saksi dengan apa yang mereka lakukan. Ada juga yang mengatakan saksi itu malaikat yang menjadi saksi pada hari kiamat kepada semua perbuatan kita. Itu pendapat yang keempat. Maka alhamdulillah ada ulama kata kita ambil yang pertama tadi, semua jenis saksi, semua jenis yang disaksikan. Wallahu alam. Kita tutup setakat itu dulu. Habis. Mari kita berpindah kepada ayat yang keempat. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah kaum yang menggali parit. Siapa dia penggali parit ni? Katanya ada satu kumpulan pemerintah raja yang zalim. Raja ni dia percaya ke ahli sihir. Dia percaya kepada ahli sihir. Percaya ahli sihir. Maka di mana ke tempat dia pelajar-pelajar? Katanya di Najran. Tempat dia di Najran, di ujung negara Arab Saudi. Nama dia satu tempat, nama dia Najran. Di sana masih ada lagi sekarang orang duk pergi melawat tengok ukhdud, parit yang digali itu. Kesan-kesan lama, wallahu alam. Betul ke tidak? Benda lama sejarah, ribu tahun sudah. Tapi itulah yang dikatakan orang. Temurun-temurun orang tunjuk di sinilah tempat parit ashabul ukhdud yang telah digali. Kita kata wallahu alam, sekadar menyebut apa yang disebut oleh orang. Jadi dia kerja gali parit, khandaqan kabiran. Allahu akbar. Gali parit yang cukup dahsyat tuan-tuan. Jangan main-main, bukan kecil parit tu. Besar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir kata, "Hadza khabarun an qaumin minal kufar." Ayat ini ayat yang kita nak baca ni sampai ke akhirnya, iaitulah Allah Taala cerita tentang satu kaum kafir yang telah menyeksa orang beriman pada zaman mereka. Dan siapa yang tak mau kembali kepada agama dia akan dicampur ke dalam lubang yang digali, dinyalakan api dan dijali. Panjang cerita ni ana ringkas. Tuan-tuan yang nak baca cerita ni penuh, tengok dalam catatan nanti insya-Allah. Kita akan letak detail. Hadis ni sahih dalam riwayat Muslim, tapi panjanglah dalam kitab kita 2 muka lebih. Jadi ana ringkaskan. Kisah ini diriwayat oleh Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah salah cerita, kana malikun fi man kana qablaku. Ada seorang raja ni, dengar ni pelajar. Raja ni dia ada tukang sihir yang bijak. Tukang sihir. Percaya dia tukang sihir. Macam penasihat dia, macam-macam lah. Bila si sahir ini tua, dia kata, tuanku, cari budak yang pintar, yang cerdik, bawa mari kepada saya seorang, saya nak ajar dia sihir. Kalau saya mati, dia ganti saya. Raja pun cari budak cerdik, atar lagi belajar. Bila budak cerdik, dia akan berfikir banyak, dia tidak main banyak. Jadi budak ni pun, bila dia lalu nak pergi tempat ahli sihir, dia tengok orang berkumpul ramai, ada kuliah duha pagi, dia masuk tengok. Masuk seorang rahib. Rahib ni macam tok guru lah dengan agama mereka lah. Tak tahu dia tak sebut agama Nasara ke Yahudi. Dia mengajar, dia pun dengar. Bagus ni cerita tentang Allah. Masuk dalam hati dia, setuju dengan cerita tok rahib. Sudahlah. Jadi bila dia pergi tempat rahib, dia bersampai ke kelas dia, tempat tukang sihir, lewat sampai. Tukang sihir pukul dia. Lambat mari. Lewat kamu datang. Pukul. Dia pun mengadu kata rahib, Tuk ayah, saya kena pukul Tuk ayah. Lambat datang ke tempat tukang sihir. Dia kata ginilah. Kamu cakap dengan tukang sihir,
ayah kamu suruh buat kerja rumah lambat sikit mari. Gitulah. Makna dia gitulah makna cakap dia. Bila balik ke rumah pula, mak dia kata, "Kenapa lambat balik?" Tu ayah. Bos tu kasih tu panjang riwayat, panjang cerita. Lepaslah dia. Tak kena pukul dah. Allah nak uji dia satu hari seekor binatang besar duduk tengah jalan. Tak tahulah dinosaur ke gajah ke. Wallahu a'lam. Jadi bila orang nak lalu, tak boleh, binatang besar, takut. Budak ni kata hari ni aku nak test. Siapa dia betul? Tok Rahib ke Tukar Sihir yang betul? Dia pun ambil batu, seketul batu. Fa akhadha hajaran, ambil seketul batu. Dia berdoa. Dia kata apa? Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri al-sahir faqtul hazihi dabah. Ya Allah, kalaulah Tok Guru Ar-Rahib lebih engkau sayangi daripada ahli sihir, biar mati binatang ni. Dia pun lontar. Bismillah. Binatang besar kena batu tebik, rebah mati. Dia pun tahulah. Ini Allah Ta'ala reda tukan Tok Guru daripada tukang sihir. Bila mati tu, orang pun berjalan. Bismillah lah, gagal lah. Sibuk dah. Bijak budak ni. Bijak. Dia balik pergi jumpa Tok Guru dia, kata, Syekh Rahib, saya tadi lalu ada binatang besar, saya pun baca doa, mati binatang tu. Sudahlah lah. Tok Guru dia kata, benak damung. Berat awak ni, kamu akan diuji dengan keimanan kamu ni. Sabar. Tak lama mari orang buta pula, jumpa dia. Kalau kita kat awal, muka budak kecil. Awal, mau boleh kau sembuh orang buta ni? Dia pun, bismillah, sapu mata orang buta jelek. Sudah. Orang buta ni pembesar negeri. Orang rapat dengan istana raja. Jadi esok dia pergi mesyuarat dengan raja, tak ada orang pimpin. Mata jelek, raja pun terkejut. Mana kau boleh jelek mata ni? Sudahlah. Masa dia nak berubah, nak selekkan mata si buta ni, dia janji. Dia kata, orang buta ni orang kaya. Dia kata, awal, kalau awak boleh sembuh mata aku bagi hadiah banyak. Dia kata, saya tak mahu hadiah. Saya nak awak beriman kepada Allah yang menyembuhkan awak ni. Mau beriman, aku doa. Ini orang buta ni, lah celek mata, siapa tak mahu. Beriman lah. Dia kata, aku amantu billah. Bila dia beriman, budak ni berdoa, Allah Ta'ala celek mata dia. Bijak mu ni bijak ni, ahli sihir. Bukan, saya bukan ahli sihir. Dia kata, kita ni radda alaika basaraka Allah Ta'ala yang kembalikan matamu. Dia kata, ada Allah. Dia pun, raja ni pun tanya dia, siapa dia bomomu? Dia kata, Ghulam. Siapa dia? Dia ceritalah bahawa dia ni beriman pada Allah Ta'ala. Ialah orang bila kena azab tak tahan, dia mengaku. Yang menyembuhkan mata dia budak tu. Budak hak tuan kuasa dia jadi sihir tu, dia. Raja pun happy dah lah. Panggil. Best. Awak dah bijak. Ilmu sihirmu dah tinggi. No. Lah, dia kata. Bukan ilmu sihir. Yang menyembuhkan mata pakcik ni, datuk ni, Allah. Ada Allah. Raja tu ngaku dia Tuhan. Ada Tuhan daripada aku? Ya. Bukan Tuhan, makhluk. Sudahlah. Raja petangkap dia, pukul. Siapa dia guru kamu? Dia pun tak tahan. Dia cerita Tok Guru dia, Tok Rahib. Panggil Rahib pula. Tok Rahib, mu taubat. Ngaku aku Tuhan ataupun aku belah kat kepalamu? Tak. Allah Tuhan, bukan mu. Raja ni panggil pengawal dia, ambil gergaji, kereh atas kepala, belah dua. Mati. Allahu Akbar. Mati. Si buta tadi kena belah. Si Rahib kena belah. Kemudian si Ghulam tadi, budak tadi, dia tak belah.
Dia panggil pengawal dia, mau ambil budak ni bawa naik batas bukit yang paling tinggi, campur dia turun. Biar patah. 1 juta patah kata orang. Naik. Bawa naik. Naik sampai atas bukit, di puncak bukit, dia pun doa. Dia kata apa? Tanda dia doa ni belajar. Allahumma kfinihim bima syi'it. Tulis doa ni apa? Ini doa mustajab ni. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, jagalah saya daripada kejahatan mereka ini. Waktu tu bukit bergoyang. Jatuh habis. Si tentera-tentera je nak kena dia tu semuanya jatuh bukit, mati habis. Dia balik nyok balik pergi jumpa raja esok. Tuanku, ada lagi kau? Mana pergi pengawal? Mati habis tuanku, mati habis. Jatuh atas bukit. Sudah. Dia panggil pengawal lain pula. Bawa dia pergi tengah laut, lepas. Biar mati lemah pula. Ada. Sampai tengah laut, pengawal kata, mu nak mati lemah ke? Nak taubat, balik mula ikut raja. Dia pun doa. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkan aku daripada kejahatan mereka. Laut bergelora. Mari ombak. Mati habis buat tu. Dia balik semula ke laut, ke pantai, pergi jumpa raja pula esok. Tuanku, ada pula. Bengok raja. Ada lagi dia ni, tak mati-mati. Dia kata, kalau tuanku nak bunuh saya ajar. Pelik juga ni. Tuanku nak bunuh kan saya? Nak bunuh? Boleh, saya ajar. Kalau tak buat ni, tak akan terbunuh. Pengawal awak akan mati. Macam mana mau bunuh? Dia kata, tuanku, panggil semua rakyat negeri ni berkumpul di padang, buat tempat solid, tempat palang tinggi, letak saya atas tu. Lepas tu ambil panah saya ni, tuanku baca Bismillahirrabbilghulam. Baca kuat. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Raja ni panik, tak khabar, nak bunuh sangat ni. Panggil orang ramai, dia pun hafal doa ni. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Sudah dah lah. Dia pun panah kena di sini. Kena di sini, di antara mata dengan telinga. Sini kena. Bila kena sini, budak ni pun Allahu Akbar. Kena panah. Bila orang kampung ni dengar Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, semua satu negeri telah beriman, mengatakan amanna birabbil ghulam, kami telah beriman dengan Tuhan budak ni. Habislah lah. Gila dah lah raja. Tuan penasihat kata, tuanku, kita bagi tahu dah, jangan kumpul orang. Apa saja, satu negeri semuanya beriman dengan sebab seorang budak ni mati. Ini. Habis dia pun panggil pengawal dia, raja ni gila dah lah, gila. So kali pagi luas, panggil semua hak beriman, tanya saudara, mu nak beriman ke tak? Beriman. Amanna birabbil ghulam. Campur dalam api, campur. Sampailah yang terakhir, seorang ibu muda bawa baby dalam kandungan. Baby kecil. Sianya ke baby nak masuk dalam api, kesiannya. Tiba-tiba budak ini baru tengah duduk isap pek lagi. Kecil, tak boleh cakap. Tiba-tiba kanak ni berpaling, ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Ibu, sabarlah. Ibu di atas jalan yang benar, beriman kepada Allah. Mari kita terjun dua. Jadi pengawal raja pun tendang masuk dua beranak dalam api. Dua-dua itu mati. Hadzal hadis rawahu Muslim. Panjanglah cerita panjang, nanti baca dalam catatan. Ini saya ringkasnya sebab ayat ni panjang. Baiklah. Jadi habis, kita ingat kadang-kadang kita ni perlu, kata orang, biar jadi macam lilin, mengorbankan diri tapi mencerahkan orang lain. Jadi pendakwah ni mati seorang, tapi satu negeri beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyaklah pengajarannya. Jadi kita boleh tengok dalam satu buku yang saya terjemahkan, nama dia 51 kisah sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada di Darut Taibah. Tuan-tuan boleh ambil buku ni dan boleh baca
boleh scan dia punya QR code dia tu, scan keluar dia punya kuliah. Hak detail cerita Bismillahirrabbilgulam. Alhamdulillah. Tengok Allah detail ayat ni. Qutila ashabul ukhdud. Celakalah kaum yang menggali parit. Di mana? Di Najran. An-nari dzatil waqud. Api parit, api yang penuh dengan bahan bakaran. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya. Dia jahat-jahat dia tengok keliling. Seorang dia campak dalam api. Pakat tengok. Allah kata apa? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu mereka kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang maha berkuasa lagi amat terpuji. Allah Ta'ala sebut di sini sifat dia Al-Aziz Al-Hamid. Jadi puak kafir ni tak ada lah duk kainak kepada orang beriman, belah kepala orang dengan gergaji. Sebagian dalam hadis Khabbab Ibn al-Aratti, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hei Khabbab, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi." Orang dulu, orang beriman dulu diseksa, dia gali dalam lubang, separuh ambil gergaji kreh atas kepala. Nak beriman kan nak kafir? Beriman, gaji siapa terbelah. Allahu akbar. Tapi mereka tak lari daripada agama Islam. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari. Maka Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid. Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi, dan Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allahu akbar. Habislah kita. Allah Ta'ala saksi di atas tiap sesuatu. Semua benda, semua perkara akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Tamaklah seamat ringkasnya tafsir ayat ini. Kalau kita nak panjangkan, seronoklah. Tapi boleh dengar dalam kuliah kita tentang hadis, kisah benar dari Nabi SAW. Cerita ni lebih detail insya-Allah. Baiklah, mari kita cari faedah. Mencari 5 faedah daripada ayat ini. Yang pertama, tengok, was-sama'i zatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Langit yang ada bintang-bintangnya, hari pembalasan yang dijanjikan, dan saksi dan yang disaksikan. Jadi apakah kaitan 3 sumpah ini? Kenapa Allah Ta'ala sumpah dengan 3 perkara ini? Dia panggil wajhul irtibat, hubung kait antara 3 itu. Kenapa? Qila hiya bihamdillah fi ghayatil irtibat. Rapat sekali dia punya kaitan. Wal iqsam biha, Allah Ta'ala bersumpah dengan semua yang ada atas dunia ini. Di akhirat, atas dunia dengan akhirat. Ini menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok apa? Yang pertama, Allah bersumpah dengan alam atas, langit dan buruj. Itu adalah tempat yang paling luas diduduki oleh para malaikat. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan hari yang terbaik. Wa ajalliha qadran, kedudukan yang tinggi, iaitulah pada hari Jumaat dan hari hari kiamat. Wal yaumil ma'ud, hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan yang lebih luas daripada itu, iaitulah asy-syahidi wal mashhud, saksi dan segala yang disaksikan. Kemudian datang cerita ashabul ukhdud, bahawa di antara yang disaksikan itu, iaitulah kejahatan yang dibuat oleh penguasa yang zalim
yang telah membunuh, membakar, campok orang yang beriman ke dalam lubang yang digali. Allahu Akbar. Faedah yang kedua, wa ma naqamu minhum, tengok ayat, illa an yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Kembali dari ayat 7 dengan ayat 8 dengan ayat 9. Tengok dalam ayat kitab kita ni nombor 7 dua kali dah, tukar nombor 8. Ayat 8 dengan ayat 9. Jawab dianya, zakarallahu ta'ala al-awsaf. Allah Ta'ala sebut dalam dua ayat ini sifat Allah yang kamu nak sembah, kamu nak puja, nak puji, ini sifat dia. Kalau setakat mengaku ashabul ukhdud, mengaku jadi Tuhan, kemudian dia berak di tandas juga, busuk bangga, tak sedap mengaku jadi Tuhan. Maka sifat yang pertama, Al-Aziz, iaitu Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, tak ada siapa boleh kalahkan. Satu. Yang kedua, Al-Hamid, Allah Ta'ala yang terpuji. Semua orang akan puji Allah Azza wa Jalla, secara puji secara lisani atau puji secara maknawi, seperti pujian segala makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua makhluk ni akan puji Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sifat yang ketiga, allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki langit dengan bumi. Barulah jadi Tuhan. Kalau setakat mari mengaku jadi Tuhan, lepas tu dia berpening juga, kita kata Tuhan apa itu? Tuhan bual, tak lewat apa dah. Faedah yang ketiga, qala ta'ala wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah ambil tindakan ke atas orang beriman kecuali kerana beriman. Kerana beriman. Tanda pelajar, sya'nu a'da'illah, ini adalah merupakan gaya tindakan yang dibuat oleh musuh-musuh Allah terhadap wali Allah. Wali Allah itu makna orang beriman. Orang beriman akan kena. Yang kedua, masih lagi dalam faedah yang ketiga ni, isu yang pertama, Allah Ta'ala gambar dalam ayat ni musuh Allah akan kena pada orang beriman. Yang kedua, contohnya kaum Lut, puak-puak LGBT zaman dulu marah kepada Nabi Lut. Dia kata apa? Akhrijuhum, keluarkan Lut daripada kampung ni. Dalam surah Al-A'raf ayat 82. Yang ketiga, kumpulan syirik akan marah pada orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Orang syirik, ahli-ahli syirik marah pada orang tauhid. Yang keempat, ahlul bid'ah, penyokong-penyokong, penyebar bid'ah akan marah kepada orang yang kempen kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak orang pada sunnah, orang akan hentam kita. Itu biasa. Yang kelima, al-mu'attilah. Mu'attilah nama kumpulan. Kumpulan yang memandulkan ayat-ayat yang menyebut tentang sifat Allah. Dia kata tak boleh sifat. Takut jumpa semua makhluk. Mereka ini akan marah kepada ahli isbat, ahli sunnah yang mengisbatkan sifat Allah mengikut Al-Quran dengan sunnah Nabi, dan kepahaman salafus salih akan dibenci oleh puak Mu'attilah. Yang keenam, Ar-Rafidah, puak Syiah akan benci kepada ahli sunnah yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi radhiyallahu anhum. Itulah. Yang ketujuh, Ahlul Ra'i Al-Muhdas, puak-puak yang utamakan menolak hadis ni, lebih utamakan otak dia, maka dia akan tak percaya kepada orang-orang yang menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya kepada falsafah, percaya pada otak. Itu dia panggil a'da'u ad-din dalam pelbagai dimensi. Tulis yang keempat. Wa ma naqamu minhum, ayat sama, illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak ambil tindakan kecuali kerana beriman. Tanda pelajar, semua tindakan ini dibuat kepada siapa? Orang yang beriman. Kalau kafir, baik relax. Macam sekarang ni,
Orang yang beriman akan dituduh dengan teroris lah, apa benda. Pokok dia ganas tak apa. Pokok dia ganas tidak ada, tidak apa. Allahu Akbar. Semalam saya pergi ziarah murid kita belajar di Kolej Islam di Kiyah ni. Dia buka satu pusat nama dia Perlis Center Wilson. Mana pusat orang kecemerlang dakwah dengan hikmah. Dia tunjuk buku-buku, nanti kita bawa satu hari. Buku-buku ni tentang keganasan orang-orang agama lain, saya tak namakan di sini, terhadap Islam. Tiba-tiba yang dimomokkan oleh puak kafir, teroris orang Islam. Puak dia relax. Ini perangai puak kafir daripada dulu sampai hari ni, daripada dulu sampai lah ni, lagi itulah perangai dia. Orang Islam akan dituduh macam-macam, puak-puak dia mengganah, tak jadi masalah. Allahu Akbar. Dalam buku yang kita dapat semalam juga, di Malaysia sudah ada 60 agama. Bukannya pahaman-pahaman gini, 60 adian agama yang dianuti, diambil daripada barat, daripada timur, daripada macam-macam. Kan tuan-tuan boleh tengok di Facebook kita, dia punya link untuk nak tengok buku-buku ni ataupun nak beli. Sangat menarik untuk dikongsikan bahawa perancangan puak kafir ni daripada dulu sampai bila-bila pun akan hentam orang Islam ni. Ni bahaya sekali. Maka dalam ini Tuhan kata jangan bimbang orang beriman. Allah Ta'ala itu Al-Aziz, yang gagah perkasa, Al-Hamid, yang terpuji. Memberi imannya kepada Allah, kita serahkan urusan jaga kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan rasa bila orang yang beriman buat ibadat, kita rasa Allah Ta'ala Hamid, yang terpuji, yang dia akan beri balasan yang sebaiknya. Kalau kita rasa nak lawan, nak maksiat, kita ingat Al-Aziz, Allah Ta'ala akan ambil tindakan kepada orang yang derhaka. Allahu Akbar. Ini dipanggil ilmu, memahami ilmu Asma'ul Husna yang sangat-sangat diperlukan oleh kita. Bahawa kita ada seimbang. Nak lari ni tak berani. Baik, yang terakhir, yang kelima. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala di atas semua perkara itu menjadi saksi. Iza kana Rabbul Izzati subhanahu, kalaulah kita yakin, kita percaya Allah yang menjadi saksi di atas semua perbuatan kita, semua benda yang kita buat Tuhan tahu. Allah Ta'ala suruh malaikat pula tanda catat apa yang kita tulis. Kita dah bincang dulu, kenapa Tuhan suruh tulis lagi? Sedangkan pada hari akhirat esok Allah Ta'ala tahu ilmu dia. Allah Ta'ala suruh tangan jadi saksi, anggota jadi saksi. Jawab dianya, semua kita ni dipersaksikan di hadapan Allah Azza wa Jalla, supaya bila dijatuhkan hukuman, orang tu boleh terima, oh ini perbuatan aku. Macam kita hari nak ambil tindakan disiplin ke pelajar-pelajar, tak boleh buang gitu ya. Tunjuk surat saksi, berapa kali sudah amaran, kalau ibu bapa mari, tak ada, nasib saya lah. Nah, anak tak dengar kata. Tapi kalau buang gitu saja, marah orang. Maka Allah Ta'ala nak tunjukkan keadilan dia, maka dibawanya saksi-saksi, dibawanya bukti-bukti, supaya orang yang dijatuhkan hukuman ke neraka, mereka tahu bahawa mereka telah melakukan jenayah di atas dunia dulu yang melayakkan mereka ke neraka, wal-iyazubillah. Jadi ayat ini sekaligus memberi peringatan kepada kita orang beriman, jangan berani buat maksiat, jangan berani derhaka kepada Allah Ta'ala, jangan menipu, jangan kelentung. Allah tahu. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita 5 perkara, 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. InsyaAllah dalam sedi akan datang kita akan sambung ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.